Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah, Nata Reza. Nata Reza Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ni? Isteri saya ni. Apa lah di tempat ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Kami nak tuntut bergedil. Bergedil, Masya Allah. Apa? Tu. Tu siapa tu? Itu dia. Busy. Mau ke mana bro? Mau ngambil isterinya mas. Nata Reza sahabatku mau ambil isteri ni. Masya Allah, nampak. Lenggang. Masya Allah. Tak buka. Masya Allah. Ya ukhti. Live. Kak Farah beli barang tadi. Beli barang apa Kak Farah ni? Kak Farah beli barang apa Kak Farah? Apa yang Kak Farah busy sangat tu? Kak Farah beli barang apa tu? Cari barang je. Barang apa? Adalah. Kenapa tengah live ke? Masya Allah. Barang awak? Busy betul Busy person Nah. Busy person Ambil lah. Kenapa? Abang dah ada jam lah. Tak nak sudah. Okay, nak. Wow, oi, nak. Just do it. Yelah dah tak sangat. Saya beli yang editionnya khas tau. Night punya. Just do it. Apa kes ni hari Jumaat ni nak banyak sangat memberi ni. Masya Allah. Wow. Oh tu buka. Ni fake ni. Wow. Keren. Nata Reza ya. Nata Reza. Ada bateri pun. Ada bateri? Tahu lah. Ni nah. Saya beli ni awak ni supaya awak lebih rajin. Lebih rajin. Masa dan awak tak bagi masa tak tempat yang tak sepatutnya dan saya punya masa lebih untuk awak tengok benda tu. Garangnya. Lepas ni kalau awak tak menepati masa. Pasal lah kan. Ingat kenapalah dia ni kan. Tuan, kali ni shy on notification so tak terlepas. Saya. Shy tu saya ke? Saya beli ni yang Masya Allah. Saya beli Magic keyboard. Yes. Wow. So, ta-da. Oh, dia boleh macam ni dapat tak payah nak kena pakai MacBook lah kan? Yes, tak payah. So, insyaAllah depan ni saya akan lebih rajin. Hebat lah awak ni. Masya Allah. Live ikut masa. Ada orang cakap live ikut masa. Betul. Depan ni, dia tak menempati masa, tak tahu lah. Aku dah beli yang mahal punya. Tak boleh menempati masa. Ke awak nak Rolex pula? Janganlah. Yelah, mana tahu kalau awak tak boleh nak ikut masa. Biasa. Nampak tu. Ida Masuk ni Nuraisha mana masuk? join live. Malaysia. Nice-nya. Iyo. Berapa harga? Untuk jam ni dekat 2,000 juga. Kalau untuk yang Sukalah dengan Kak Farah Bebel. betul ke? Macam ni lah kan? Betul lah kan? Tak pandai lah saya tak pakai sampai alam macam ni. Pakailah kan. Tengok jam ni pun tak nak pakai. Saya hadiahkan. Masa tu penting. Kau juga masa tu penting.
Kak Farah, Puan Farah Bibil lah kata. Comel lah Puan Farah Bibil kata. So Kak Farah garang. Mana depan, mana belakang. Ya Allah, noob ni aku tengok macam ni. Kenapa tak lampu, tak ada ni. I think tak buka kot. Oh, Tak okay. buka. Okay. Oh. So macam ni Masuk. Masuk takkan biar ada lebihan. Bukan. Tak pandai lah. Saya tahu lah. Aku tak pelik tau. Bening. Daripada awak sampai ke adik saya. Pelik lah korang ni. Nah, awak layan lah diorang ni, saya pun nak buat kereta. Saya nak cari Kejap. sahabat awak. Kejap. Sekejap ke yang mana kecil sikit? Ada lagi lain? Dia kecil lagi sikit kot. Tak tahu Tak lah. betul lah ni. Betul lah kan? Tu besar. Sama lah kan? Besar. Betul. Connect. Nah, ini kot. Kecil sikit. Nah, ni kot. Kecil sikit tak. Saya sama je. Besar sama tapi dia pendek sikit. Cuba try. Tak apa. Awak pegang dulu lah. Oh, abang tu lah. Bebil tu bagus tuan. Memang. Bebil tu sangat-sangat. Macam nak buka? Bina. Dia tak pandai lah. Nak buka? Tak pandai lah. Memang tak lah aku nak beli jam macam ni. Hai Kak Farah. Ada saiz. Oh, ada saiz. Diorang ni pandai yang. Macam nak buka bang? Apa kaedah senyum-senyum tu? Tak boleh buka. Memang tak boleh buka. Video video lah. Tak boleh buka. Tak boleh buka. Tak boleh buka macam mana? Kita kena filter je. Ni abang buat. Memang tak lah. Aku nak beli benda lah macam ni. Nak pegang. Aduh. Kak Farah beza umur berapa dengan Effie? Beza 2 tahun. Oh, ni panjang sikit, ni pendek sikit. Sebab dia pendek sikit. Beza 2 tahun je dengan Effie. Mula-mula masukkan tali tu dekat lubang, lepas tu baru kacikan dia. Ada lah tu. Maklumlah. Saya orang kampung. Mana pakai jam-jam macam ni. Kan? Ni. Nampak? Tekan ni. Kita tekan ni, button ni. Ya, kita keluarkan. Abang. Sekarang saya umur 23 tahun. Effie 25. So saya beza dengan dia 2 tahun je. Semoga dimurahkan rezeki ya. Tak bertambah rezeki. Tambah-tambah rezeki, Tak insyaAllah. bertambah rezeki ya. Apa hukum menunjuk kekayaan? Ada kawan macam tu. Apa hukum menunjuk kekayaan? Tak tahulah sebab saya pun nak cakap apa hukum. Saya tak pakar bab hukum. Tanya Ustaz Batia. Saya akan tanya dengan orang yang lebih arif. Tapi contoh let's say lah, kalau kita nampak someone share something ke, for me itu media sosial dia. So orang kata suka hati dia lah dia nak share apa. Yang kita ni datang tempat orang, kita respect orang. Dan kita datang tempat orang, kita pun beradab. Maksudnya kita accept macam mana cara orang tu. Bagi saya macam tu. Macam saya kan, kadang-kadang saya tengok macam kawan-kawan saya kan, mana bisnes kan, share beli rumah, beli kereta. Adakah saya nak claim diorang menunjuk? Tak, bagi saya itu dia inspire people. Kita ni melihat, kita lihat dengan cara yang baik ataupun yang tak baik. Kalau saya tengok macam bagusnya, saya nak lagi kerja lagi sungguh-sungguh sebab saya nak senangkan keluarga saya nak senangkan family saya macam dia, sebab dia sedang memberi contoh yang baik. Daripada you follow people and then follow pula benda yang mengarut, lepas tu benda yang mendatangkan maksiat, you tak nak pula cakap benda tu haram. Okay, so bagi saya lah, dia depends on what you see. Kalau you tengok dengan cara yang baik, you akan dapat yang baik. Kalau you tengok cara yang tak baik, you akan rasa macam orang tu menunjuk lah, rasa busuk hati lah, rasa tu lah, rasa ni lah. So kalau you rasa you tak boleh nak jaga hati you, better block orang tu ataupun tak payah tengok orang tu. It's more better. Macam tu. Satu macam saya banyak je follow orang-orang yang macam hebat semua. Saya suka tengok kejayaan orang. Dan kita doakan kejayaan dia. Betul, lagi, sebab dan lagi. Sebab bila kita tengok kejayaan orang, bagi saya lah macam bagusnya orang Islam berjaya. Saya macam tu lah. Tak tahulah kalau orang lain kan. So saya suka tengok orang Islam yang berjaya dan dia kaya, sebab maknanya kita boleh buktikan dekat orang yang bukan Islam,
yang sebenarnya dia, maksudnya orang Islam ni sama level dengan orang yang bukan non-Muslim. Maksudnya dia orang hebat. Kan orang tak hebat. Cuma itulah, kita ni every single thing dalam hidup kita ialah kita kena memberi aura positif terhadap people. Macam tu. Okay. Saya memang suka membebel sikit. Satu sejarah nak live ni. Kan. Saya apa? Apa saya? Macam satu, kalau anak murid saya masuk kelas pun, daripada kelas patutnya 1 jam, maka jadi 3-4 jam. Macam tu lah. Tapi kita belajar kisah-kisah Nabi lah kan. Betul. Kenapa perlu hamburkan kegagalan sedangkan dah ramai mencapai kejayaan? So go through, tengok orang berjaya je. Okay. Lama tak jumpa yang tak tengok kat Para Hindu. Suatu key point dia ialah bila kita tengok orang lebih daripada kita kena cakap dengan diri kita, ya Allah, Alhamdulillah, rezeki dia melimpah, ya Allah, Alhamdulillah, Allah dah bantu dia. Tapi kalau kita ada satu perasaan macam tak seronok, better kita skip terus, kita tak boleh tengok. Sebab betul lah, hati ni sebab mata lebah kan. Sebab kita ni macam nak cakap normal lah, memang akan ada satu perasaan macam apa tu, rasa macam tak seronok. So kita kena kawal hati tu. Sebab once hati kita bermasalah, Okey, dah boleh dah. dia akan efek kita punya perniagaan juga. Macam tu. Okey, dah boleh. Oh, betul macam ni. Mana? Macam mana masuk tu? Dia dah ikut. Itulah dia kena ada ilmu juga ni. Instruction kan? Instruction ni. Orang kata kalau buat mak tahu je memang tak jadi ni. okay. Tadi saya nak beli stripe dia. Tak Tapi tak ada stok kat situ. Kira macam tak ada stripe yang best-best lah kat situ. So saya beli yang, tapi dia kata better pakai lubang-lubang sebab dia kan macam agresif sana sini apa semua. So dia ada apa orang kata angin Okey, so sekarang ni kita kena pergi ke kedai. Bismillah. InsyaAllah. Simpan dulu. Sis, saya buat business affiliate. Okey ke bagi sis? Okey je business affiliate. Sebab ada je kawan saya buat business affiliate yang berjaya je. Yang memang dia boleh collect hardcore. Ada seorang tu yang apa ni, Kak Azul punya team tu. Affiliate lah, dia buat affiliate kan. Ada je. Cumanya kalau kita nak buat satu benda, kita kena make sure kita sampai tahap expert on that yang kita buat tu. Macam tu, okay? So orang selalu cakap hati ni Allah yang pegang, tapi kenapa kita ada perasaan iri? Sebab kalau you tak jaga hati you dengan baik, hati you kotor, adakah you nak kata hati tu Allah pegang juga? Hati ini terlahir daripada amalan kita. Kalau amalan kita itu tidak mendekati kita dengan Allah, maka terlahirlah hati yang tidak baik, dan terlahirlah hati yang busuk, dan terlahirlah hati yang dengki dengan orang. Okay? So sebab itu amalan sangat kena jaga. Lagi kita rasa iri hati dengan orang, lagi kita tambahkan amalan kita supaya kita ada sikap syukur. Sebab kita pun tak tahu someone dia sukses hari ni, apa yang dia dah go through before this. Yang you nampak sukses dia, tapi you tak nampak kesusahan dia. Sebab mana ada orang cerita susah dalam media kan? Takkan orang nak cerita rumah tangga dia bergaduh dalam media. Semua orang nak cerita benda-benda yang happy, nak cerita benda yang sukses, yang berjaya. Sebab kita nak share benda yang positif. Kita nak share benda yang happy punya story. Macam tu. Kena sentiasa bersyukur. Akak apa rahsia? Apa rahsia? Apa rahsia yang saya cakap? Rahsia? Tak tahulah. Kalau saya nak kata rahsia, saya jenis person yang kalau saya buat sungguh-sungguh. Dan kalau saya buat, saya akan buat sampai habis. Itu saya lah. Kalau orang lain tu tak tahulah kan. So, kalau saya person macam tu. And then second, saya jenis person, contoh kalau orang kata saya tak boleh buat, saya akan buktikan ke orang yang saya boleh buat. Macam tu. Sebab once you nak dalam dunia business ini dia mengajar kita erti kental. Kalau you tak kental, you koyak, jangan masuk business. Ataupun you jangan start business. You kerja je lah. Okay. Sebab orang bisnes ni hati dia kena kental. Kalau tak boleh tanya dengan Ida. Berapa kali Ida nangis dah? Dah? Berapa kali Ida? Berapa kali Ida nangis? Hari-hari dah nangis. Tapi baru cakap dengan dia, kalau
Kalau tak hati nak berubah, jangan duduk dengan Farah. Jangan duduk dengan ni kan. Ni IG happy kan? Ingat salah IG je IG happy. Okay, sekarang ni kita nak ke office. InsyaAllah kita nak tengok office tu macam mana progress dia. Kemudian kita nak pemilihan warna untuk lansir kan. Nak bagi tempat lansir tu? Juga dah terus speak terus. Alang-alang tu kita singgah lah untuk jenguk apa yang dah settlekan. Semua kerusi pun dah ada dah. Dah masuk dah kedai? Dah. Bukan masuk kedai lagi. Dah reservekan siap-siap. Meja. Okay, untuk keselesaan. Dia ada student-student mengaji ke, student Bismai ke, datang dekat tempat kita insyaAllah kan. MasyaAllah. Betul tak Farah gitu. So hari ni hari Jumaat. Hari yang baik. So tadi pun sempat juga Jumaat di Masjid Ibu Kota. Alhamdulillah kena follow SOP lah tapi. So apa yang saya nak remind ke diri saya dan semua, Jumaat ni banyak-banyak selawat lah insyaAllah. Banyak-banyak selawat, kurang-kurangkan mengumpat, kurang-kurangkan bercakap yang benda tak baik, kurang-kurangkan fikir yang negatif. Kena sentiasa dalam keadaan yang positif. Macam Kak Farah kita sentiasa positif kan. Saya tak adalah sentiasa positif, tapi dia macam ni lah. Kalau you cerita tentang masalah ni mana pernah tak ada. Semua orang ada masalah. Orang akan rasa macam tu. Dan orang macam tak nampak pun macam nampak happy je macam tu. Sebab memang kita kena be happy ataupun kita kena pandai kawal emosi kita lagi-lagi bila kita berniaga. Sebab orang berniaga ini kena jaga emosi dia. Kalau dia tak jaga emosi dia, macam mana dia nak deal dengan orang-orang besar? Orang-orang besar, orang-orang hebat, dia tak nak deal dengan person yang tak boleh kawal emosi, tak boleh profesional dalam bekerja. So kalau kita tak boleh profesional dalam circle yang kecil ataupun benda yang kecil, macam mana kita nak go benda-benda yang besar? Contoh saya boleh bagi ialah kita tengah bergaduh, mungkin suami isteri ataupun bergaduh dekat rumah, mak ayah dengan mak ayah apa semua. Tapi sekejap lagi pukul 3 ni kita nak kena meeting besar. So adakah kita nak dahulukan perasaan kita ataupun benda yang kita dah amanah, kita bertanggungjawab? So yang mana satu? So of course you kena tolak tepi perasaan, profesional. Dalam hidup kena profesional. So kena tolak tepi perasaan tapi tunaikan amanah. Sebab bila kita tunaikan amanah, kita bertanggungjawab sungguh-sungguh, masalah itu Allah akan selesaikan dengan secara tiba-tiba. Tanpa kita sendiri selesaikan. Sebab kita dahulukan amanah dengan tanggungjawab. Sebab itu kalau kita tengok orang sukses, orang yang berjaya, diorang punya sikap memang sangat lain. Maksudnya bila di depan orang besar dia macam mana, bila dia dengan circle dia, dengan family dia macam mana. Diorang ada banyak karakter. Sebab karakter itu membuatkan diorang ni untuk adapt ke sesuatu tempat. Macam tu. Macam awak lama tak buat live kat IG kan? Macam rajin. Bukan, saya sekarang kelas banyak. Back kan? Kelas saya sangat pack. Saya ngajar orang ngaji. So ngajar orang faham Al-Quran, isi Al-Quran. So memang agak macam ni sikit lah, pack sikit lah. Baik. Itu pun apa? Itu pun susah tau. Daripada mula-mula kelas Farah daripada 100 lebih je orang. Sebab biasalah tak semua orang ni faham. Maksudnya tak semua orang rasa Al-Quran itu perlu untuk faham. Sedangkan baca Al-Quran tak tahu pun baca tu apa benda. Al-Fatihah pun tak hafal maksud. Lepas tu you minta macam-macam kan dengan Allah kan. So kita ni nak minta dengan Allah bila mana kita berusaha untuk pergi jalan Allah. So Alhamdulillah mula-mula 100 lebih student dan Alhamdulillah sekarang student Farah ada dekat 1000 lebih. So yang Farah jaga 1000 lebih. So Farah happy sebab masing-masing dah ada kesedaran untuk belajar ilmu Allah. Sebab tu Farah selalu je cakap dengan orang dalam kelas Farah sendiri, kalau you nak bisnes, you nak duit banyak, okey, tak ada masalah. You boleh nak ada duit banyak, tapi dahulukan benda yang dahulu. Contoh, tak pandai mengaji, cari orang belajar mengaji. Ni kalau alif bata pun tak kenal, lepas tu minta macam-macam dengan Allah. And then apa lagi
Solat pun terkalau. Okay, you kata you solat. Okay lah, fine. Kita cakap solat. Habis tu solat tu, kalau tak tahu nak baca alif batang, macam nak baca Bismillahirrahmanirrahim dengan betul? Kalau bila nak baca, kalau tak baca dengan betul, macam mana pula, apa lagi? Macam mana pula maksud itu betul? Penyampaian itu betul untuk kita sampai kepada Allah. So, hari ni kita kena check diri kita. Siapa-siapa yang tengok ni lah kan, check diri kita. Macam itu saya apa belajar yang dia cakap, Ustaz tu cakap, mengaji tu, dia cakap bismillah, jangan milah-milah, dia millah. Memanglah sebab dia kena jelas. Kena tekan kan kalau huruf ini kena jelas. Betul. Sebab itu Allah janjikan apa? Bukannya kita baca Al-Quran, the whole Quran itu semata-mata pahala. Tak. You baca alif, ba, ta pun setiap huruf ada pahala dia. Setiap huruf ada, dia kata mujizat dia. So bayangkan satu huruf you baca, you ada pahala. Ini kan pula baca banyak-banyak. Dan bayangkan kalau you tanya dengan saya, apa key untuk saya sampai sukses? Saya memang boleh cakap dengan korang, memang saya dengan Effie memang akan push setiap pagi, memang akan baca ratib. Okay, nak baca ratib, you kena baca dengan betul. Nak baca dengan betul, you kena pandai mengaji. Even Effie kalau baca salah pun, dari bilik saya akan jerit. Apa tu baca ratib macam tu? Kalau baca ratib macam tu tak payah nak baca. Bukan, sebab bila you salah baca, dia dah tak ada maksud. Itu yang kena faham. Macam belakang tu selalu orang sebut bismillah tu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ke Bismillahirrahmanirrahim. 246 belakang tu. Tak boleh him je. Kena ada panjang 246. Betul. Boleh jadi. Bukan kita bagi tahu bukan sebab kita nak ajar, sebabkan kita nak bantu, sebab kita ni baik, kita ni orang yang paling hebat jaga amal, tidak. Tapi kalau you tanya tentang sukses orang, itulah salah satu sukses dia. Tapi ada orang tanya, adik je orang sukses tak buat pun macam mana, macam kita orang share kan. Memang tak buat. Cuba you tanya dengan dia, ada tak ketenangan dalam hidup dia? You tanya. Ramai orang ada duit tapi tak ramai orang ada ketenangan. You kena faham rezeki bukan datang daripada duit semata-mata, tapi rezeki itu datang daripada ketenangan. Bayangkan hidup kita, Allah tarik banyak nikmat. Allah bagi duit macam saya lah. Yang saya cakap Allah memang bagi duit lah kat saya. Tapi Allah tarik orang yang paling sayang iaitu mak saya. Macam Effie, Allah tarik mak ayah dia. Dia anak yatim piatu, saya anak yatim. Okey lah kan. So jadinya itu adalah satu nikmat yang paling besar, paling orang kata paling sakit, dan paling kita susah sangat nak profesional. Tapi disebabkan kita faham Al-Quran, kita tahu kenapa Allah hidupkan kita dekat muka bumi ini. Sebab apa? Sebab tu kita kena tahu kisah Nabi. Kita ini lahir, punca kita ni starting kelahiran kita daripada tanah. Kenapa daripada tanah? Kena tahu kisah Nabi Adam. Kenapa? Daripada Nabi Adam, aku cerita macam rasa nak kelas lah kan. Maksudnya Nabi Adam tu apa? Datang daripada syurga. Tapi disebabkan satu saja yang dia langgar perintah Allah, kena campak ke muka bumi ini. So, sebab itu daripada Nabi Adam sampai dah sebelum Nabi Muhammad SAW, itu menceritakan diorang memperjuangkan agama Tauhid. Tapi sampai dia kepada Nabi Muhammad, dia memperjuangkan agama Islam. Sebab itu Nabi-Nabi semua sangat sayangkan kita, sebab dia memikirkan umat yang akan datang. Tapi kita tak pernah sayangkan diri kita sendiri. Malah kita buat benda yang merosakkan lagi muka bumi ni. So, benda tu lah. Sebab kalau you nak cerita tentang duit, semua orang, Allah boleh bagi semua orang kaya. Allah boleh bagi semua orang berduit banyak. Tapi ketenangan itu Allah takkan bagi dengan semua orang. Sebab itu you kena banyak tengok, buat research orang-orang kaya. Maksudnya orang-orang mak saleh kaya. Kenapa? Diorang kaya berduit, tapi kenapa bunuh diri? Sebab apa diorang bunuh diri? Sebab depression. Kenapa depression? Sebab tak dapat fully ketenangan itu daripada Allah. Sebab Allah tu adil. You tak cari Allah, dia akan bagi apa you nak. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah dekat ayat dalam dia starting daripada 8 sampai 20 tau. Allah menceritakan tentang betapa munafiknya orang munafik ni. Macam tu. So, saya nak share sikit tapi tadi sikit-sikit kan. So, actually cerita-cerita ni semua memang semua dalam kelas saya. Cuma tak apalah cerita je lah dengan orang kan sikit kan. Okay. Iaitu dalam
dalam ayat, dalam around dah lah 8 sampai 20 ni dekat dalam surah Al-Baqarah Allah menceritakan tentang betapa munafiknya orang munafik ini sentiasa dia rasa, dia claim aku part of orang Islam, tapi sebenarnya engkau bukan part of orang Islam tu pun. So nak bagi tahu kat sini, sebab itu Allah letakkan ada satu peribahasa dia tentang biawak, lubang biawak. Okey, lubang biawak itu dia ada dia maksudnya perumpamaan ni ialah macam ni. Biawak itu dia gali satu lubang. Lepas tu bila dia rasa tak selamat dekat lubang tu, dia gali lubang yang lain. Okey. So apa maksud perumpamaan ini ialah nak bagi tahu dekat kita, orang munafik ini ciri-ciri ni ialah sentiasa nak selamatkan diri dia. Sentiasa nak rasa macam dia betul depan semua orang. Sedangkan dia sendiri tahu, sedangkan Allah pun tahu apa yang dia buat. So jadinya dia cakap, dia kata apa, dia sedang sebab tu nanti korang tengok je dekat dalam surah Al-Baqarah ayat, dia around 8 sampai 20 ni, ada ayat dia menceritakan tentang orang munafik ini memperolok-olokkan Allah. Tapi Allah jawab apa? Tak. Sebenarnya aku pun memperolok-olokkan kau. Macam tu lah ayat dia kan. So nak beritahu kat sini ialah, kalau kau kata kau nak gali lubang lebih dalam, Allah akan bagi, malah Allah akan tolong untuk gali lagi lubang tu lebih dalam. Sebab apa? Kalau korang perasan, okey kan, lubang kan, kalau korang gali-gali lubang, mula-mula gali kita still nampak cahaya still masuk, tapi bila lama cahaya tu makin berkurang. Dan bila lama-lama once kita tersentap, kita tersedar, baru kita tahu, oh jalan ni salah, jalan ni tak boleh buat. So sampai one day orang-orang munafik ini akan rasa bila benda tu dia tersedar, benda tu jalan tu salah, so barulah Allah nak beritahu kat kita yang sebenarnya aku tolong untuk kau gali lebih dalam. Kalau kau rasa nak buat salah, aku tolong kau untuk kau teruskan buat kesalahan kau. Tapi one day sampai kau tersentak, baru kau tahu situ, bila kau nak patah balik ke belakang memerlukan masa. Bila kau nak patah balik ke belakang, dia takut-takut Allah dah tak pandang kita. Macam tu lah dia punya signification untuk that story. So nak bagi tahu kat sini, jangan sampai tahap Allah tak pandang kita langsung. Memang Allah bagi kita rezeki hari ni, Allah bagi duit, Allah bagi kekayaan, Allah bagi sihat, Allah bagi ni. Tapi jangan sampai tahap bila once Allah tak pandang kita, kita kena hukum dekat hari kiamat nanti. Sebab itu ada juga kisah, banyaknya cerita kan. Serta ada juga kisah yang menceritakan tentang orang yang paling banyak beramal, tapi last kali dia dicampakkan ke neraka. Sebab apa? Sebab amalan-amalan dia tu dia banyak. Maksudnya dekat muka bumi kan, dia paling banyak solat, dia paling banyak ni, tapi amalan dia itu ada sedikit perasaan, orang kata apa, perasaan rasa hebat, rasa macam riak, ataupun rasa macam aku paling banyak amal dekat muka bumi Allah. Tak, sebenarnya orang macam ni dah sebenarnya lagi diuji. Macam tu. Tapi bukan bermakna kita tak payah buat amal untuk kita takut kepada dia. Kata Ustaz Iqbal Al-Jauhari, takut membuat amal sebab takut riak, itu sebenarnya adalah riak. Betul. Sebab tu you just chill, relax je. Maksudnya bila nak sharing macam tak payah fikir pasal riak ke, menunjuk ke, you be yourself. Macam tu, be yourself. Maksudnya you rasa okay, kalau sharing you manfaatkan untuk orang, sharing you untuk inspire orang, macam be yourself. Orang nak tengok ni, biasalah you buat baik ke tak buat baik ke, orang cakap je pasal you. Okay, so macam tu lah. Save life ni Cik Sunara FE Save ni bukan IG saya. Okay, so macam tu. Sebab itu penting sangat untuk belajar Al-Quran. Sebab tu saya selalu cakap dengan student saya, macam penting tak belajar. Sekarang ni baru sebulan, tapi diorang baru macam faham ayat Quran 1 sampai tak sampai ke 20 lagi. Nak bagi tahu satu ayat Allah menceritakan banyak. Dan korang pernah tanya, kenapa lepas Al-Fatihah itu datangnya surah Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fi? Kenapa starting ayat lepas Al-Fatihah terus surah Al-Baqarah? Sebab apa? So kena sebab tu kena ni lah kan. kena duduk dalam kelas lah. Kena panjang lagi sebab sebab itu kena masuk dalam kelas. Sebab dia ada explanation A to Z. Sebab kalau tak faham benda tu nanti ni lah kan.
Macam tu. So tak apa, tak tahu kena belajar. Sebab tu tak Bukan tahu tak kena boleh nak belajar. cerita kat sini, dia panjang sikit. Dia explanation panjang. dia. Sebab tu kelas 2-3 jam. 2-3-4 Betul. jam. Lepas tu kelas 2-3-4 jam. Sebab Allah nak bagi tahu kat kita, Allah jawab daripada Al-Baqarah ini, Allah menjawab daripada surah Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ini doa kita ialah kita minta petunjuk dengan Allah. So jadinya dekat dalam surah Al-Baqarah Allah jawab, kalau kau nak jadi orang mukmin, apa sikap orang mukmin? Kalau kau nak jadi orang kafir, apa contoh orang, maksudnya apa sikap orang kafir? Apa sifat-sifat orang kafir? Kalau kau nak jadi orang munafik, apa sikap-sikap orang munafik? Dan kalau korang nak tahu, dekat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 menceritakan tentang orang mukmin. Okey, 5 ayat saja. Daripada ayat 6 sampai 7 menceritakan orang kafir. Orang kafir 2 ayat saja. Tapi daripada 8 sampai dekat I think dalam 20 menceritakan tentang orang munafik. Betapa orang kata masya-Allah, munafik punya ayat panjang sangat sebab orang munafik ada dalam golongan kita dan orang munafik itu ada dalam orang-orang Islam. So semoga kita ini dijauhkan daripada golongan-golongan orang munafik dan semoga kita ni macam itulah. So, kita tak diuji lah duduk dalam golongan orang munafik. Sebab you kena faham, orang kafir akan diuji dengan apa? Allah memberi azab. Sebab tu korang kena baca dekat ayat nombor 8. Allah menceritakan tentang orang kafir ini akan dapat azabun azim. Okey, azabun azim iaitu azab yang besar. Tapi orang kafir azabun alim, iaitu azab yang sangat pedih. Besar dengan pedih sangat beza. Maksudnya nak bagi tahu kat sini ialah kalau kafir itu Allah bagi azab yang besar, tapi orang munafik itu Allah bagi azab yang sangat pedih. Dia bukan setakat besar dah, dia pedih dan besar. Dan orang munafik adalah golongan kita. Kita sendiri kadang munafik. Sebab munafik itu satu antara salah satu ciri dia. Pertama, suka berdusta. Berdusta ini menipu. Kedua, suka memberi alasan, terutama bab ibadah, bab ilmu Allah. Dan yang ketiga, suka menyalah-nyalahkan orang lain. So kan ada kat kita tu. Okay, so hari ni kena banyakkan study, kena tahu. Sebab tu bila kita tahu Al-Quran, kita tahu macam mana kita nak majukan kita punya perniagaan. Sebab perniagaan ini perlu jujur, perlu amanah, perlu bertanggungjawab. Bila kita jaga yang ni, insya-Allah Allah murahkan lagi rezeki kita. Okey? Okay. Harap panjangnya. Jadi kita nak buat kedai ni. Apa nak bawa dia orang pergi kedai ke? Nak bawa pergi kedai. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air boleh? You all kat mana ni? Berada di mana? Oh abang, saya dah belikan itu, yang ni awak buang Tak buang, astagfirullahalazim. Tak buang, tak baik tak buang. Yalah. Terima kasih. Sekejap. Sama-sama, insya-Allah. Laju saya rasa saya bercakap. Panjang. Zap. Otak saya tengah berfungsi sekarang. Seperti air terjun. Awak dah bagi saya ubat tak apa-apa. Lepas tu Kenapa cakap ni sangat ni? Sungguh ni. Padahal semalam tak tidur kan. Okey. Ada di rumah atas katil, masya-Allah. Okey. So kita akan pilih langsir. Kedai apa ni? Kedai apa? Kedai showroom. Di rumah tuan. Kedai apa ni? Ada soalan ke? Oh, tak ada. Okey. So, okey. Buat yang terbaik dalam you punya live ataupun hari, setiap hari. Okey. Kalau boleh, jom masuk kedai Sabah. Nanti saya dekat rumah tengah makan. Shopping. Mana ada shopping? Ya Allah. Ni nak siap kat office ni. Nak pilih warna apa tau? Warna langsir. Warna langsir. kontak yang hilang tu kita bagi. Tengah. Tengah. Masuk kan? Petition kan? Petition, lepas tu wiring pun besok. Okay. Okay, itu saja, insyaAllah. Semoga dipermudahkan. Okay, jaga diri. Saya terasa stres kejap. Okay, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik dan jadi yang terbaik. Okay. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.